Okey, boleh nampak besar ke? Nampak tak? Nampak. Okey, thank you. Okay, so kita sambung dengan kita punya topik 1 iaitu Basic Principle of Image Formation. Datuk dah pergi. Okay, so kita dah tengok semalam kita ada 5 forms of X-ray interaction dan kita berminat untuk diagnostik ada 2 lah, iaitu Compton effect and photoelectric effect. So the others tu adalah manfaat dia yang tersendiri. Okay. Okay, so kita pergi tengok Compton effect. Okay, Compton effect. So bila kita kata Compton effect, dia berminat dengan elektron di bahagian. Okey ke? Okey, berminat dengan elektron yang di bahagian luar shell. Okey, elektron dekat outer shell. Outer shell elektron akan berlaku Compton effect. Kalau untuk photoelectric effect, dia lebih kepada elektron di bahagian inner shell. Ini cuma revision je lah, you dah belajar dengan detail dalam relation fizik. Okey, soalan-soalan pun kita takkan banyak tanya untuk this part, kita cuma untuk ulang balik lah, ulang kaji sikit-sikit. Okey. So, kita ada classical scattering. Mana dia pula dah? Tak ada ke? Okey, tak apalah kalau tak ada. Classical scattering tu adalah satu interaction yang melibatkan energi yang sangat rendah. Bila energi dia sangat slow, jadi kita akan lebih, image kita dia akan sumbangkan, dia akan akan produce image yang lebih memberi color ataupun fogging lah, fog, akan ada grey pada kita punya film. Okey, untuk classical scattering. So kita tak berminat dengan this classical scattering sebab sangat energi yang sangat rendah, less than 10 kilo electron volt. Okay. Next kita ada Compton effect. So Compton effect dia akan berlaku interaction pada elektron bahagian paling luar. Okay. Outer shell elektron. Okay, dekat sini. So elektron akan interact, akan bombard elektron. Pada kita punya light, incident X-ray itu akan bombard pada kita punya outer shell elektron. So elektron tu akan di-scattered lah keluar dan kita namakan dia sebagai Compton elektron. Kemudian kita punya light tu akan bergerak lagi dalam garis lurus, teruskan dia punya perjalanan di situ. Okay. Ini semua you dah tengok masa semester 2 hari tu. Mana saya punya tulisan pergi. Okay, the X-ray photon continues in an outer direction with decreased energy. Energi dia pergi mana? Energi dia sudah transfer kepada elektron yang dia eject tadi. Okay, so energi kita tahu dia tak akan dimusnahkan. Dia cuma berubah bentuk. So dalam kes ni dia berubah bentuk lah. Satu dia transfer kepada elektron. Kemudian yang balance lagi dia akan teruskan dia punya perjalanan. Okay, the energy of the Compton scattered X-ray is equal to the difference between energy of the incident X-ray dengan energi yang imparted to the electron, Compton electron tadi. Okay, so energi tu dia takkan hilang tapi dia berubah bentuk. Okay, dia simpan dalam elektron yang dia dah bombard tadi. Okay, the energy imparted to the electron is equal to its binding energy plus the kinetic with which it leaves the atom. Disebabkan dia punya energi itu lebih tinggi, that's why dia boleh kick out that electron from the outer shell. Okay, during Compton scattering, most of the energy is divided between the scattered photon and the secondary electron. So, the secondary electron tu kita namakan sebagai Compton electron.
Yang mana secondary electron? Elektron yang kita keluarkan daripada kita punya outer shell elektron. So kita namakan dia sebagai quantum elektron. Okey. Selepas daripada berlaku quantum effects, dia punya scattered photon tu dia akan diabsorb. Last kali mana pergi kita punya primary photon tadi tu, yang incident photon tu, dia pergi ke mana? Dia akan diabsorb oleh kita punya elektron secara photoelectrically. Okay, photoelectric effects. Dia akan diabsorb secara photoelectrically. Okay, the secondary electron will drop into a hole in the outer shell of an atom, so it can create an ionizing event. Bila ada ionizing event, barulah dia akan hasilkan satu garis ataupun satu jalur energi pada kita punya satu-satu atom. Okay, quantum scattered photon can be deflected in any direction. Okay, photon scattered back towards the incident X-ray beam kita namakan sebagai backscatter radiation. Backscatter means maksudnya dia macam patah balik lah. Bila backscatter radiation, ini yang kita tak nak sebab dia akan memberi artifact pada kita punya radiograph. Okay. While important in radiation therapy, backscatter in diagnostic X-ray is sometimes responsible for the hinge on the back of the cassette to be seen on the X-ray film. Because of this backscatter radiation, so kita akan nampak kita punya hinge pada bahagian kaset. Kaset kita tu dia ada hinge dia ada pelipat dia, okay, angle dia kat situ. Bila kena backscatter radiation, so dia akan menghasilkan image hinge pula pada kita punya radiograph. That's why kita tak berminat dengan this backscatter radiation. Tetapi dalam radiation terapi, kita sangat memerlukan this backscatter radiation. Kenapa? Sebab dia akan in radioterapi kita tahulah dia untuk treatment. Jadi bila ada backscatter tu baguslah, dia akan tambahkan lagi bilangan foton yang kena pada kita punya tisu yang kita berminat lah untuk kita bunuh that tisu. Okey. Ini dia punya graph lah. Kalau untuk quantum effect, graph kita draw the graph, so dia akan jadi bentuk dia macam ni lah. For this one, for soft tissue, kalau untuk bone dia dapat image yang macam ni. Okay, sama je. Mana tulisan saya ya? You nampak tak tulisan? Gambar ada. Nampak tak ada kan? Aduh. Tak apalah, yang ni nanti buat ulang kaji sendirilah sebab ini semua ada dalam nota saya dah bagi dekat BLE. So nanti tengok balik. Okay. Ini revise balik lah. Kalau macam tak berapa nak detail, you pergi nota yang radiation physics pun ada kan. Memang belajar sangat detail masa radiation physics sebab ini one of the topic in radiation physics. Kalau untuk image processing ni kita hanya nak buat ulang kaji sikit lah. Nak ingat balik apa interaction yang ada dalam penghasilan image tersebut. Okay. So next kita ada photoelectric effect. Photoelectric effect dia berminat dengan elektron di bahagian inner shell. Okay. Shell yang paling dalam, yang paling dekat dengan nukleus. So incident X-ray ni dia akan hit ataupun dia akan bombard kita punya elektron di bahagian inner shell. So elektron yang terhasil tu kita namakan sebagai photoelectron. Okay. The photoelectric effects is a photon absorption interaction. Okay. Dia lebih kepada penyerapan. Okay. Kalau tadi lebih kepada scattered. Kalau quantum scattering, nama pun scattering. So kita punya photon akan berlaku scattered. Kalau photoelectric effect dia lebih kepada absorption. Okay. Energy tu diabsorb. Okay, the electron move from the target atom is called a photoelectron. The photoelectron escape with kinetic energy equal to the difference between the energy of the incident X-ray and the binding energy of the electron. Sama juga macam kes tadi, kita kata tenaga dia tak akan hilang dengan begitu saja. Dia cuma berubah bentuk. So in this case, kalau
tenaga tu dia pergi ke mana, dia akan diimpak dalam insulin X-ray, kemudian dan juga tenaga tu akan ada pada kita punya elektron. Okey. So yang ni yang benda barulah yang kita baru belajar dalam image processing, differential absorption. Ulang balik differential absorption, okay? Perbezaan pada penyerapan. So at a very low kbp, most X-ray interact by the Compton effect. This is one reason why radiograph are not as sharp as photograph. Kenapa image kita tak begitu sharp, tak begitu detail, disebabkan oleh ada low energy activity lah, interaction lah. Okay, bila energy sangat rendah, so dia akan ada blurring ataupun fog di situ. So image kita tak begitu sharp. Daripada mana sumbangan image ni? Daripada Compton effect dan juga tadi kita tengok classical scattering. Itu lagi low energy. Okay, less than 5% of X-ray incidence on the patient akan reach the film and less than 1/2 of this interact with film. 100% X-ray daripada X-ray tube, okay, primary radiation from X-ray tube, kita namakan sebagai primary radiation, 100% kita kata. So less than 5% sahaja yang kena pada patient. You bayangkan hanya 5% sahaja yang kena pada patient. Kemudian daripada 5% tadi, kita akan dapat kurang lagi daripada tu yang kena pada filem. Itu je yang digunakan untuk menghasilkan radiograf. So image kita tak akan begitu cantik lah. So macam mana nak buat benda ni? So kita kena pandai untuk kawal kita punya code. Kemudian kena tahu macam mana nak adjust kita punya KBP yang terbaik lah untuk hasilkan sesuatu radiograf. Okay, radiography image result from less than 1% of the X-rays emitted from the tube. Okay, 100% from X-ray tube, primary radiation, less than 5% yang kena pada patient, kemudian separuh lagi daripada tu yang kena pada filem. So kita tahulah image radiograph yang terhasil produced from less than 1% of X-ray. Yang keluar 100 tadi, kurang daripada 1% je yang digunakan untuk menghasilkan image. Yang lain pergi mana? Scattered, absorb. Kemudian dia akan dia punya laluan X-ray tu dia akan mencapah dengan straight. So yang tadi tu dia berlaku macam-macam tidak balas lah. Okay, berlaku scattering dan sebagainya. So yang untuk hasilkan image hanya 1%. Jadi macam mana kita nak elakkan benda ni? Nak buat macam mana? Sebab kita kena pandai untuk buat kun. Kun tu kita betul-betul alurkan kita punya X-ray photon tu ke arah patient dan kena pada filem. Okay, therefore careful control of the X-ray beam is necessary to produce high quality radiograph. Kalau tak membazir lah, banyak yang expose pada patient tetapi tak kena pada filem. Okay, so basic principle of photography image formation. Yang tadi kita tengok basic principle of radiography image formation. Ingat ke tak? Kita kata X-ray photon, primary radiation keluar dari X-ray tube, kemudian kena pada metal dan sebagainya lah yang semalam punya nota ataupun kelas. So hari ni kita nak tengok prinsip dalam penghasilan fotografi image. Okay, film exposed to light. Okay, yang semalam film exposed to X-ray lah. This one film exposed to light. Okay, the number of light photon reach the film depend on the lens opening. Okay, bukaan kita punya kanta pada kamera. Okay, the intensity of light photon recorded by the films akan varies, berbeza-beza. So bila kita ada perbezaan intensiti yang berbeza-beza ni, dia akan menghasilkan kontras fotografi. Kontras fotografi menghasilkan image fotografi. Kita dah tengok dah apa maksud kontras fotografi? Perbezaan, difference in the intensity of light. Kalau kita kata image untuk radiografi, perbezaan dari segi density of the light. Okay, ni kita tengok history of the camera. So ini dulu punya, sebab nama dia history, sejarah lah. Okay, history. So dululah kita guna pinhole camera or camera obscura di pioneer by Ibnu Al-Haytham pada tahun 1000 lah sebelum Masihi. So macam ni lah asal-asal kamera. Okay, ada kotak besar,
Kemudian ada kain macam ni. So patient pula kita akan masuk dalam ni ambil gambar. Kalau kita tengok cerita orang putih yang lama-lama dulu, dia adalah kamera-kamera yang macam ni. Okay, so daripada kamera yang macam ni, yang besar macam ni, sampailah sekarang boleh hasilkan kamera yang begitu kecil. Okay, senang untuk dibawa asal daripada yang besar lah. So dia punya teknologi berubah sampailah canggih sekarang lah ya. Okay, dalam kamera digital camera works ni dia melibatkan beberapa prinsip lah. Kita ada lens, itu kanta dia, aperture, dia punya tempat bukaan kat sini. Okay, aperture ni dia punya bukaan. Kemudian kita ada shutter. Shutter ni akan buka dan tutup untuk terima cahaya dan juga stop dia cahaya. Kemudian kita ada film ataupun sensor di bahagian belakang. Okay, so ini basic yang kita tahu. Kalau kita tengok belajar dulu, bila kita tengok sesuatu image, sebenarnya image tu berdiri, bila dia masuk ke dalam mata kita, kita akan nampak dia terbalik. Sama juga dengan prinsip kamera. Okey, kita nampak ini Eiffel Tower, okey, nampak dia berdiri macam ni, A dia macam ni, dan bila dia terbalik dia akan jadi macam ni lah. Tapi bila image yang terhasil nanti dia akan kembali normal lah. Masih lagi berdiri. Okey, so apa fungsi shutter? Shut. Okay, dia buka dan tutup. Open to expose films or sensor to light. So dia akan close to stop exposure. Bila shutter tu kita tekan, dia akan buka, so cahaya akan masuk. Bila kita stop, dia akan tutup balik, so cahaya pun akan stop. Okay, shutter times akan measure in second. Selalu kita akan kira dia dalam saat lah. Maksudnya sangat cepat. Kalau lama sangat kita buka, nanti kita punya filem akan terekspos, overexpose. So filem kita akan jadi hitam. Kalau dulu you pernah hidup di zaman 80-an, kita ada kamera yang pakai Kodak tu kan, yang letak sendiri. Okay, kena pergi kedai Cina cuci. Okay, filem tu kalau tiba-tiba you buka macam tu memang terekspos. Okay, that's why kita kata shutter pun dalam kamera tu sendiri, kita kena cepat lah. That's why dia measure in second. Okay, 1/100 second ke 1/50 second, 1/20 second dan sebagainya lah. Okay. So ni dia punya prinsip. Ini kita tengok dulu masa kita sekolah menengah, sekolah rendah dah belajar benda ni lah. Kita ada buat satu eksperimen, kita ambil satu lilin dan kita tebuk lubang. Bila kita tengok melalui lubang ni, kita akan nampak sebenarnya lilin tu terbalik. Okay, dalam keadaan terbalik. Okay, macam ni ya. Asalnya A-nya di atas, tapi bila kita tengok dia terbalik, dia akan jadi A-nya di bawah. Okay. So D-nya di sini, D-nya akan jadi di sini. B-nya di bawah, B akan jadi di atas. Dia terbalik. Sama macam tadi yang kita kata Eiffel Tower. Asal kita nampak dia berdiri, kemudian bila masuk dalam mata kita, dia akan jadi terbalik ataupun masuk dalam kamera. Lepas tu bila kita proses the film, kita akan dapat kembali normal lah. Okay. The principle can be demonstrated with a box with a hole in one side. So the box may be room size, besar sangat ataupun hanger size lah. Okay, size gudang dia punya box tu. Light from a scene passes through the hole and strike a surface where it is reproduced in color and upside down. Okay, dia akan nampak dalam keadaan yang terbalik. Ni dia punya prinsip kamera lah. Okay, as a pinhole is made smaller, kalau kita buat kita punya lubang tadi lebih kecil, so image kita akan lebih sharp. Lagi kecil lubang, lagi sharp image. Contohnya, kalau kita kata sekarang punya digital, kalau pixel kamera kita tu lagi kecil, maksudnya image kita lagi clear, lagi sharp compare to pixel yang lebih besar. Same goes to this pinhole. Kalau smaller pinhole, image akan lebih sharper. Okay, but the projected image become dim. Tetapi, walaupun dia sharp, kita punya image akan lebih dim. Okay, with too small a pinhole, the sharpness again become worse due to diffraction. So dia ada tahap dia yang optimum lah. Kalau terlalu kecil sangat pun kita akan ada image yang tak begitu bagus lah. Dia punya sharpness akan berkurang disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh diffraction. Okay. Some practical camera obscura use a lens rather than a pinhole because it allow a larger aperture giving a usable brightness while maintaining focus. Okay. Ini cerita pasal kamera obscura. Okay, ini tengok balik ada benda yang sama. Kita ada lens di sini, kemudian kita ada aperture, dia punya bukaan dan shutter untuk tutup dan buka di sini. Kemudian kita ada film ataupun digital sensor untuk dapatkan satu image. Okay, camera generally consists of an enclosed hollow
with an aperture at one end for light to enter and a recording or viewing surface for capturing the light at the other end. So a majority of camera have a lens position dekat front of the camera opening together the incoming light and focus part of the image on the recording surface. Okay, so kamera tu mesti dia akan ada di bahagian hadapan lah. Kamera lens mesti ada bahagian hadapan untuk dia dapatkan image. Okay. Kanta. Habis dah. Ada persoalan tak? Ada persoalan tak? Tak ada. Okay. So harap semua boleh faham lah ya dengan kita punya topik ni. Aduh, mana dia? Sekejap ya. Okay. So hari ni memang laju lah sebab hari ni tak ada apa. Cuma bukan benda baru lah. Benda yang you dah tengok sebelum-sebelum ni. Okay. Jadi bila you dah go through seluruh topik untuk topik 1 ni, so you boleh tengok balik kat sini lah. You boleh jawab tak soalan di sini. Okay, lesson learning outcome ni tercapai tak? Awak able tak untuk answer this question? Number 1, state the types of electromagnetic wave used in medical imaging. Awak boleh nyatakan tak jenis-jenis electromagnetic wave yang kita guna dalam medical imaging? So boleh jawab. Apakah jenis electromagnetic wave in medical imaging? Adakah kita menggunakan radio wave? X-ray. X-ray. Lagi kita guna apa lagi? Gamma ray. Gamma ray. Okay, X-ray and gamma ray kita guna untuk medical imaging. Gamma lebih kepada radioterapi lah untuk treatment and X-ray ni untuk kita diagnose. Okay, sebab dia punya energi lebih rendah compare to gamma rays high energy. Why high energy? Because dia punya length of wavelength dia lebih pendek, so energi lebih tinggi. Compare to X-ray, dia lebih rendah. Dia punya energi because of length of wavelength lebih longer, lebih panjang sedikit. Okay. Kemudian number 2, explain the principle of radiographic and photographic image formation. Yang ni sangat senang lah. Macam manakah prinsip nak menghasilkan sesuatu image. Okay. Kalau untuk radiografi, kita melibatkan X-ray photon, kemudian dia akan kena pada metal, kemudian dia bertindak dengan blur emulsion, kemudian dia akan menghasilkan density pada filem. Okay, fotografi kita berminat dengan intensity of light. Okay, so number 3, list the colours and wavelength of white light spectrum. Kita tahu white light spectrum dia ada 7 colours. Siapa yang pioneer white light spectrum ni? Siapa yang jumpa dia? Teori daripada siapa? Isaac Newton. Yes, Isaac Newton. Dia kata ada 7 colours. R, O, Y, G, B, I, V. Red, orange, yellow, R, O, Y, G, green, B, blue, I, indigo, V, violet. Kemudian datang pula lagi satu, selepas daripada Isaac Newton, kita ada researcher yang terbaru, dia kata tinggal, dia potong satu. So tinggal 6 saja. Indigo dia buang disebabkan oleh indigo tu color dia lebih kurang antara blue and violet. So dia delete buang that color. Okay. Kemudian tinggal 6. R, O, Y, G, B, V. So kena ingatlah macam mana susunan-susunan ni. Kenapa kita letak R dulu, O, Y, G, B, V? Disebabkan kita merujuk kepada length of the wavelength. Lagi sekali kita ulang, kalau wavelength, length of wavelength tinggi, so energi akan kurang. Okay? Bila length of wavelength rendah, pendek, so energi akan lebih tinggi. So dia punya susunan tu ikut pada length of the wavelength. You kena tahulah nak susun sama ada merah yang paling tinggi energi ataupun wavelength yang paling rendah ataupun yang last sekali V, violet. Okay, kena tahu susunan R, O, Y, G, B, I, V tu. R tu adakah red tu yang paling panjang wavelength ataupun
V yang paling panjang. Susunan tu kena clear lah. Then explain briefly the formation of X-ray. Ini sangat senang. Macam mana X-ray tu terhasil. Okay, yang ini dah, kalau kata kita bidang radiografi, kita memang kena tahulah formation of X-ray. Kalau tak ada dalam nota pun, you dah pernah belajar sebelum ni. Kalau radiation physics, you belajar kan macam mana dia berlaku disebabkan oleh, dia kena apa? Penghasilan X-ray. Dia melibatkan apa? Filament kan? Filament apa tu? Cathode anode tu, ingat tak? Yes. Okay. So tengok balik nanti. Kemudian number 5, you know the basic camera operation. Yang tadi tu lah camera obscura. Kena tahu dia punya parts. Ada beberapa parts. Ada lens, ada apa tadi? Shutter. Kemudian ada kita punya aperture. Kemudian kita ada film dan sebagainya lah. Okay. Alright. Nampak tak apa yang saya tunjuk ni? Nampak medium. Nampak medium. Okay. So dekat sini kita ada, baru setengah jam kelas kita kan. Okay, kat sini saya ada tutorial. Okay, tutorial untuk topik yang pertama. Okay, define. Cuba jawab nanti saya nak tanya. Define fotografi. Okay, define lagi attenuation. Madam nak tanya, yang soalan tutorial tu, ada satu soalan tu ditanya identify the wavelength of white light spectrum tu. Nak tulis semua punya length ke? Ya. Oh, okay. Untuk dia kata white light spectrum maksudnya semualah ada 7 semua colour kan? tu kan? Okay. Semua colour, yes. Okay, 7, 6 lah, 6. Indigo tak ada. Oh bagus, maksudnya awak dah tengok dalam VLE lah. Okay, nampak soalan nombor 3 tu. List the colours of white light spectrum according to Isaac Newton. So Isaac Newton ada 7. Kalau yang apparently lepas daripada Isaac Newton tu yang lebih terbaru sikit dia baru tinggal 6. Okay, jangan tersilap lah. Kalau tak cukup nanti kuranglah dia punya markah. Semua cuba jawab tak tutorial ni? Okey, bagus. Cubalah. Ini baru hari kedua kan, minggu yang pertama. Kena ada semangat sikit lah. Saya dah cuba, saya dah buat YouTube lah. Masuk video semalam. Rupanya ialah saya pun baru belajar nak buat YouTube ni. Tak boleh nak buka kan. Nanti saya buat balik. Kalau yang dah tengok dekat kita punya FB tu, tak boleh buka. Nanti saya buat balik. Tujuan letak dekat FB tu supaya kalau awak pergi mana-mana pun awak boleh tengok. Awak tak perlukan data pun. Kan? Dia takkan makan data pun. Kalau dekat dalam VLE tu mungkin dia akan makan data awak sikit lah. Ada lagi ke yang bermasalah dengan internet? Internet slow ataupun tak ada line dekat kampung, dekat pekan awak tu? Video kadang-kadang dia jadi. Itulah kan. Itu cabaran dia. Kena carilah. Kadang-kadang mungkin bilik depan okey, bilik belakang tak okey lah. Kadang-kadang dalam satu rumah pun ada area-area dia juga. Kita terpaksa lah berdiri. Saya pun sebenarnya kat rumah tak ada wifi. Sebab saya rasa tak ada keperluan pun untuk wifi sebab kerja kan.
Tapi disebabkan zaman dah berubah, kita ada zaman COVID dah pula. So kita kena cari benda tu. Saya tak pakai wifi pun, saya pakai modem je. Alhamdulillah okey lagi line. Awak jangan stres sangatlah ya, jangan stres dengan benda-benda yang macam ni lah. Nanti takut lain macam pula. Sekarang ni ada macam-macam kes. Kalau ada apa-apa masalah, boleh bagi tahu kita. Mungkin you tak boleh nak access kita punya nota. Kita akan cubalah macam mana nak bagi you dapat juga ilmu tu. Okey, dah jawab nombor berapa dah? Medium. Dah, habis dah? Nak tanya kalau Okay. yang soalan nombor 7 tu, methods of viewing image tu, kita nak ambil yang basic principle ke atau how digital camera works? Method of viewing image tu yang ada 3 kaedah tu. Basic principle. Yang pertama melalui apa tadi? Bila exposed to the light. Bukan. Ada saya berlupa lah kejap saya nak ingat balik. Yang ada absorption, reflection dengan lagi satu tu apa lah? Transmit. Tu method of view image. Kita nak tengok image ada beberapa kaedah. Yang pertama, macam mana image tu kita boleh view bila berlaku transmit. Berlaku light tu dia transmit terus menembusi kita punya medium, kita akan dapat image. Yang kedua, bila berlaku reflection, berlaku pembiasan, okay, dia patah balik pun kita akan nampak image. Yang ketiga, bila berlaku absorption, bila satu material tu dia absorb that light ataupun light photon, kita akan nampak image. So, method of viewing image ada 3 tu. Properties of light. Ya, properties of light. Ciri-ciri light tu menyebabkan kita boleh view that image. Okay, sekejap saya buka ini dulu. Aku ada lagi yang belum scan. 48, lagi 2. Tak masuk ke tak boleh scan? Muhammad Fitri ada? Ada, madam. Okay. Awak tak boleh scan Saya masuk 158 tadi. Okay, tak apa. Saya nak cepatlah tu. Lagi seorang siapa? Tak ada. Zulaika? Zulaika? Ada Zulaika? Ada. Alright. Banyak cabarannya sebenarnya kerja dari rumah, awak pun belajar daripada rumah. Macam saya dengan anak saya ni, tu yang risau juga. Takut bila time kelas dia buat perangai kan, tu yang nak laju je tadi. Okay, Hairul Zulkarnain, Nurhas Wadiana, boleh scan? Wan Nurhana, nampak tak? Hairul ada? Ya. Tadi saya dah scan. Lepas tu dia cakap tak register lagi subjek tu. Tapi saya dah register dah. Saya check kat VRE. Siapa? Haswadiana ke? Saya. Oh. Awak dah register? Dah hantar form dekat Cik Ah ke? Dah. Oh, okey. Tak apa Saya nanti. punya kredit aku pun dah tukar dah jadi 19 lah. Dah masuk dah subjek ni. Mungkin dia tak update lagi lah tu. Tak apa, saya tolong buatkan untuk awak. Hairul ada, Hairul? Wan Nurhana? Ya? Wan Nurhana ke? Ya.
Okay. Awak pun sama ke? Tak boleh nak register? Tak apa, tak ada register ke apa ke tadi? Sama dengan Suah. Aku masalah dia, tak apa nanti saya tanya balik Cik Ah lah. Okay. Okay. Hairul ada Hairul? Macam untuk yang 21203 ni, hari Selasa, hari Rabu you clash dengan SEM 5 punya subjek. So hari Khamis, hari Rabu, hari Khamis hari ni lah. Hari Khamis hari ni sepatutnya tak ada hal lah. Kena masuk kelas lah ya. Kalau tak saya akan letak absent. Untuk hari Selasa tu, okay saya boleh buat on leave. Disebabkan you clash. Lagi satu ni subjek baru kena ni sikit lah Kalau repeaters tak apa juga, you dah ada idea pasal subjek. Tapi sebab ini you baru add new subject untuk you, so kena ni lah, kena masuk kelas. Untuk hari Selasa, tengoklah video tu ada. Kalau tak faham, boleh tanya saya kemudian. Okey, dah habislah semua jawab. Belum. Belum.